Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang dihormati serta rakan-rakan pelajar sekalian. Alhamdulillah, bersyukur ke atas hadrat ilahi kerana bersama-sama kita dapat menjayakan forum pada hari ini yang bertajuk Pengalaman Terkejut Budaya, Cabaran dan Pengajaran Komunikasi bagi Pelajar Antarabangsa. Sebelum saya meneruskan forum pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Khairunnisa binti Abdul Rahman, selaku Presiden yang di-Pertua Majlis Pembinaan Pelajar dan akan bertindak sebagai moderator pada hari ini. Dalam dunia pendidikan masa kini, universiti menjadi tempat pertemuan antara pelajar dari berbagai budaya, bangsa dan juga negara. Pertemuan ini menjadi pengalaman kepada mereka untuk mengenali budaya baru. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa sesetengah pelajar antarabangsa mengalami apa yang disebut sebagai culture shock atau terkejut budaya apabila berada dalam persekitaran yang berbeza. Perbezaan bahasa, cara komunikasi, makanan, gaya hidup dan juga budaya boleh menyebabkan seseorang pelajar itu berasa kekok, terasing dan sukar untuk menyesuaikan diri. Jadi, persoalannya, apakah cabaran sebenarnya yang dihadapi oleh pelajar antarabangsa dan apakah pengajaran yang boleh kita dapat daripada pengalaman tersebut? Bagi membicarakan topik ini dengan lebih mendalam, bersama saya 4 orang ahli panel yang berpengalaman dalam bidang kepimpinan dan juga komunikasi pelajar. Untuk pengetahuan semua, panel kita yang pertama ialah Saudari Nur Taslim binti Azhar selaku Presiden Persatuan Pelajar Antarabangsa. Seterusnya, panel kita yang kedua ialah Saudari Dia Kamarina binti Osman selaku Presiden Kelab Komunikasi dan Media. Panel kita yang ketiga pula ialah Saudari Olivia Lemba selaku Presiden Persatuan Bahasa dan Budaya. Dan akhir sekali, panel kita yang keempat ialah Saudari Michelle Anak Mamba selaku Ketua Esko Kebajikan dan Hal Ehwal Pelajar. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli panel kerana meluangkan masa untuk menjayakan forum pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, saya mulakan forum pada hari ini dengan panel kita yang pertama. Pada pandangan saudari, apakah yang dimaksudkan dengan terkejut budaya dan bagaimana pengalaman ini berlaku dalam kalangan pelajar antarabangsa? Terima kasih saudari moderator. Sebelum itu, saya akan memberikan definisi yang tepat mengenai konsep ini. Menurut Obat 1960, terkejut budaya merujuk kepada kebimbangan yang timbul akibat kehilangan tanda-tanda dan simbol interaksi sosial apabila memasuki persekitaran yang baru. Dalam arti kata lain, pelajar ini berasa seperti ikan yang terkeluar dari air, iaitu segala-galanya terasa asing dan membingungkan. Beliau turut menguraikan bahawa terkejut budaya melalui 4 fasa utama. Fasa yang pertama ialah fasa pemulihan, di mana pelajar antarabangsa ini mula berasa teruja dan kagum apabila memasuki persekitaran yang baru. Fasa ini boleh berlangsung selama beberapa hari sehinggalah ke 6 bulan. Sebagai contoh, pelajar antarabangsa yang baru tiba di kampus mungkin berasa teruja dengan berbagai budaya di kampus, mencuba makanan tempatan dan menghadiri orientasi universiti dengan penuh semangat. Fasa yang kedua ialah fasa pemusahan, di mana pelajar antarabangsa ini mulai menghadapi cabaran yang sebenar seperti masalah bahasa, pengangkutan dan perbezaan budaya yang menyebabkan mereka berasa kecewa dan sikap negatif terhadap negara tuan rumah. Fasa yang ketiga ialah fasa pemulihan, di mana mereka mulai menerima dan mengembangkan humor apabila menghadapi cabaran. Fasa yang terakhir ialah fasa penyesuaian, di mana mereka berjaya menerima dan menikmati persekitaran budaya yang baru. Pengalaman ini sangat relevan dalam kalangan pelajar antarabangsa di universiti kita. Mulyadi 2024 mendapati bahawa antara aspek utama yang berlakunya terkejut budaya yang dialami oleh pelajar antarabangsa ini ialah halangan bahasa, komunikasi bukan lisan, perbezaan jadual harian, cuaca, kerinduan dan makanan. Situasi ini selari di kampus kita. Sebagai contoh, pelajar yang berasal dari China dan Korea mungkin berasa keliru dengan pensyarah yang menggunakan bahasa rojak ketika kuliah atau rakan sekelas yang menggunakan dialek tempatan sehingga sukar difahami. Begitu juga dengan pelajar yang berasal dari negara yang beriklim sejuk terpaksa menyesuaikan diri dalam cuaca yang panas dan lembap di Malaysia sehingga menjejaskan fokus mereka terhadap pembelajaran.
Selain itu, Mulyadi 2024 menegaskan bahawa komunikasi bukan lisan seperti ekspresi muka, gerak isyarat, bahasa badan yang berbeza budaya turut menimbulkan salah faham. Sebagai contoh, dalam budaya Melayu, mengelak kontak mata secara langsung dianggap sebagai tanda hormat. Tetapi bagi budaya Barat, tindakan tersebut dianggap tidak jujur dan tidak berminat. Oleh itu, situasi ini telah menyebabkan mereka berasa tersisih tanpa menyadari punca yang sebenar. Namun begitu, terkejut budaya bukanlah sesuatu yang kekal. Old 1960 sendiri mencadangkan bahawa cara untuk mengatasinya adalah dengan mengenali masyarakat tempatan, mempelajari bahasa mereka dan bergiat aktif dalam aktiviti komuniti setempat. Melalui proses ini, mereka bukan sahaja dapat menyesuaikan diri, malah mereka dapat membina identiti diri yang lebih matang terhadap kepelbagaian budaya. Kesimpulannya, terkejut budaya merupakan perkara yang lumrah yang dialami oleh pelajar antarabangsa. Namun, dengan memahami fasa-fasanya dan punca-puncanya, mereka dapat mengatasinya dengan lebih bijak. Terima kasih, Saudara Moderator. Terima kasih atas penjelasan tersebut. Bagi pandangan saudara pula, apakah cabaran komunikasi yang paling kerap berlaku dalam kalangan pelajar dari budaya yang berbeza? Terima kasih saudara moderator. Pada pendapat saya selaku Presiden Kelab Komunikasi dan Media, cabaran komunikasi merupakan antara masalah utama yang sering dihadapi oleh pelajar, terutamanya pelajar antarabangsa yang datang daripada latar belakang budaya, bahasa dan norma sosial yang berbeza. Antara cabaran yang paling ketara ialah perbezaan bahasa. Menurut Oberg 1960, perbezaan bahasa merupakan adalah salah satu faktor yang menyumbang kepada berlakunya kekejutan budaya dalam kalangan individu yang berada dalam persekitaran baru. Walaupun ramai pelajar antarabangsa mampu bertutur dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, namun mereka masih berhadapan dengan kesukaran untuk memahami logat tempatan, penggunaan selangat, singkatan perkataan serta bahasa rojak yang sering digunakan oleh perbualan harian. Keadaan ini boleh menyebabkan mereka berasa keliru dan kurang yakin untuk berinteraksi dengan rakan-rakan tempatan. Sebagai contoh, pelajar antarabangsa yang sukar memahami gurauan atau ungkapan tertentu kerana maksudnya hanya difahami oleh konteks budaya tempatan. Selain itu, gaya komunikasi juga berbeza mengikut budaya. Ada budaya yang mengadakan komunikasi secara langsung dan ada juga budaya yang menggalakkan komunikasi secara terus terang. Manakala ada juga budaya yang lebih mementingkan kesopanan dan penggunaan bahasa yang lebih berhati-hati. Perbezaan ini kadang-kala menyebabkan salah faham berlaku. Sebagai contoh, seseorang yang bercakap secara terus terang mungkin dianggap kasar oleh individu daripada budaya yang lebih mementingkan kesatuan bahasa. Sebaliknya, individu yang terlalu berhati-hati dalam menyampaikan pendapat pula mungkin akan dianggap tidak yakin dan tidak jujur. Cabaran seterusnya ialah komunikasi bukan lisan, seperti bahasa badan, ekspresi muka, gerak isyarat dan kontak mata seperti yang panel 1 katakan sebentar tadi. Menurut Edward E. Hall 1976, komunikasi bukan lisan memainkan peranan yang penting dalam komunikasi antara budaya kerana setiap budaya mempunyai cara yang berbeza dalam mentafsir gerak isyarat dan tingkah laku seseorang. Dalam setengah budaya, melihat mata seseorang ketika bercakap dianggap tanda keyakinan dan penghormatan. Namun, dalam budaya lain, perbuatan tersebut boleh dianggap sebagai kurang sopan dan tidak menghormati individu yang lebih tua. Oleh itu, kegagalan memahami perbezaan ini boleh menyebabkan salah tafsir terhadap mesej yang ingin disampaikan. Tambahan pula, penggunaan media sosial juga kadang-kala menambah jurang komunikasi kerana ada pelajar yang takut untuk berinteraksi kerana bimbang akan diejek, disalahfahami atau tidak diterima oleh rakan-rakan mereka.
Situasi ini juga boleh menyebabkan mereka lebih suka menyendiri dan menghadkan peluang untuk membina hubungan sosial yang lebih positif. Namun begitu, saya percaya bahawa cabaran-cabaran ini boleh diatasi sekiranya semua pelajar mempunyai sikap terbuka dan bersedia untuk mempelajari budaya orang lain. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain memahami budaya kita semata-mata, tetapi kita juga perlu berusaha untuk memahami dan menghormati budaya mereka juga. Kesimpulannya, komunikasi antara budaya memerlukan kesabaran, toleransi dan rasa hormat antara satu sama lain. Walau pelbagai cabaran boleh berlaku, pengalaman berinteraksi dengan individu daripada budaya yang berbeza sebenarnya dapat membantu pelajar menjadi lebih matang, berfikiran terbuka dan bersedia untuk menghadapi dunia global pada masa akan datang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, bagi pandangan saudari pula, apakah pengajaran positif yang kita boleh ambil dari pengalaman pekerja budaya? Terima kasih saudari moderator. Pada pandangan saya, salah satu pengajaran positif yang dapat dipelajari daripada pengalaman pekerja budaya ialah pelajar antarabangsa dapat mengamalkan sikap saling menghormati kepelbagaian budaya. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila pelajar antarabangsa berada dalam persekitaran yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa, mereka turut berpeluang untuk mengenali adat resam, bahasa, makanan dan cara hidup yang berbeza daripada budaya asal mereka. Selain itu, pengalaman ini juga dapat membantu pelajar untuk memahami bahawa setiap budaya mempunyai nilai dan keunikan tersendiri yang perlu dihormati. Melalui interaksi harian, pelajar antarabangsa juga dapat belajar untuk menerima pandangan dan mengamalkan sikap berfikiran terbuka serta mengelakkan sikap prejudis terhadap budaya lain. Sikap saling menghormati ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan antara individu daripada pelbagai latar belakang, malah mewujudkan komunikasi yang lebih harmoni dan berkesan dalam masyarakat global. Menurut Muhammad Ghani, pada tahun 1940 mengatakan bahawa tiada budaya yang dapat hidup jika ia cuba menjadi eksklusif. Hal ini dikatakan demikian kerana kata-kata Muhammad Ghani ini membawa maksud bahawa sesuatu budaya tidak boleh berkembang jika ia menutup diri daripada budaya lain. Sebaliknya, setiap masyarakat perlu bersikap terbuka untuk memahami, menerima dan menghormati perbezaan budaya yang wujud. Konteks pelajar antarabangsa, pengalaman pekerja budaya mengajar mereka untuk menghargai kepelbagaian budaya serta membina hubungan baik dengan masyarakat setempat. Oleh itu, menghormati kepelbagaian budaya merupakan satu nilai penting yang perlu diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Soalan terakhir untuk panel keempat. Apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak universiti dan juga pelajar untuk membantu pelajar antarabangsa menyelesaikan diri? Terima kasih saudari moderator. Sebagai Ketua Esko Kebajikan dan Hal Ehwal Pelajar, saya melihat kehadiran pelajar antarabangsa bukan sekadar penambah bilangan statistik universiti, tetapi mereka adalah ejen kepelbagaian budaya di kampus. Namun, proses asimilasi dan penyelesaian diri atau culture shock, kejutan budaya, sering menjadi tembok besar bagi mereka. Justru itu, dari aspek pihak universiti, langkah pertama yang wajib diperkasakan adalah sistem sokongan struktur bersepadu seperti program kesihatan, sokongan kesihatan mental dan kebajikan. Unit Counseling University perlu menyediakan slot mesra pelajar antarabangsa yang peka akan isu homesickness dan tekanan akademik dalam persekitaran asing. Meminjam pandangan tokoh pendidikan global dan mantan naib Chancellor Universiti Terkemuka Tan Sri Andrew Spalding, Universiti bertaraf dunia bukan diukur pada indahnya bangunan atau canggihnya makmal semata-mata,
tetapi pada sejauh mana ia mampu memanusiawikan pendidikan dan menyediakan persekitaran yang inklusif serta selamat bagi setiap jiwa yang menuntut di dalamnya. Seterusnya, beralih kepada peranan kita sebagai pelajar tempatan, khususnya melalui pemekasaan oleh Esko Kebajikan. Contohnya, kita perlu mewujudkan sistem badi yang efektif. Setiap pelajar antarabangsa yang mendaftar akan dipadatkan dengan seorang pelajar tempatan sebagai badi mereka. Tugas badi ini bukan sahaja membantu urusan akademik, tetapi membawa mereka meneroka budaya luar, tempat makan dan cara hidup masyarakat tempatan kita. Nelson Mandela pernah berkata, jika anda bercakap dengan seseorang dengan bahasa yang dia fahami, mesej itu akan sampai ke kepalanya. Tetapi jika anda bercakap dengannya dalam bahasanya sendiri, mesej itu akan meresap ke dalam hatinya. Kesimpulannya, membantu pelajar antarabangsa menyesuaikan diri bukanlah tugas satu pihak sahaja, ia adalah tanggungjawab kolektif. Pihak universiti menyediakan dasarnya, manakala kita selaku mahasiswa dan Esko Kebajikan menggerakkan jiwanya. Apabila kita berjaya mencipta persekitaran yang inklusif, kita bukan sahaja membantu mereka mencapai kejayaan akademik, malah kita sedang menghantar duta-duta kecil ke seluruh pelosok dunia yang akan mengenal Malaysia dan universiti kita sebagai rumah kedua yang penuh dengan taman kasih sayang bagi mereka. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih kepada semua ahli panel atas perkongsian yang sangat mendalam dan syarat dengan ilmu. Sidang hadirin sekalian, menerusi pandangan panel yang pertama, kita telah diperjelaskan tentang konsep kejutan budaya yang merangkumi 4 fasa utama yang dicabar oleh realiti harian seperti isu makanan, cuaca dan juga dialek tempatan. Seterusnya, melalui panel kita yang kedua, kita melihat kekangan cabaran komunikasi, wujud akibat perbezaan bahasa, selanga, gaya penyampaian serta salah tafsir bahasa berbarisan. Namun begitu, panel kita yang ketiga telah menekankan bahawa pengalaman terkejut budaya ini melatih pelajar untuk saling menghormati, berfikiran terbuka dan mengikis prejudis demi keharmonian global. Akhir sekali, panel keempat menegaskan bahawa menangani isu ini adalah tanggungjawab kolektif melalui pemangkasaan sistem sokongan universiti dan pelaksanaan sistem badi oleh pelajar tempatan. Kesimpulannya, perbezaan budaya bukanlah tembok pemisah tetapi merupakan ruang untuk kita saling melengkapi dan membina persekitaran kampus yang inklusif dan menjadi rumah kedua yang harmoni buat mahasiswa antarabangsa. Selesai sudah sesi forum kita pada hari ini dan saya memohon maaf atas segala kekurangan. Dengan itu, tamatlah forum kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih.